Malaysia akur keputusan tamatkan pencarian MH370. Kes jenayah seksual siber, unit siasatan ditubuh. Dan juga kutipan tol secara elektronik sepenuhnya mulai 1 Jun. Salam sejahtera, saya Norlela Muhammad Nor. Selain tajuk utama tadi, N5 edisi 18 Mei ini, kami juga akan bawakan kepada saudara lintas langsung dari negeri-negeri. Seperti biasa, Sarawak dan Sabah bersama Nosila Talaha dan Emran Azmi Rosli. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim dan ke Kedah bersama Muhammad Rizal Ismail. Semuanya seketika nanti, teruskan bersama N5. Kerajaan Malaysia akur dengan keputusan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB untuk menamatkan misi pencarian pesawat Malaysia Airlines MAS MH370 tahun ini. Keputusan itu bagaimanapun akan dibuat selepas operasi mencari di kawasan seluas 120,000 km persegi Lautan Hindi berakhir. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ketua ATSB Martin Dolan yang mengesahkan operasi pencarian pesawat malang itu akan tamat Julai ini. Bagaimanapun pencarian tersebut akan diteruskan sekiranya terdapat bukti penting baru ditemukan. Sekiranya kita telah menyelesaikan usaha pencarian di kawasan yang telah ditentukan tadi, maka kita akur dengan Australia yang mengetuai pencarian ini dan dengan nasihat-nasihat pakar untuk mereka berhenti, kerajaan Malaysia akur dengan keputusan itu. Terdahulu beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Convocation Akademi Keretapi Tanah Melayu KTM di Batu Gajah, Perak. Turut diadakan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman Bersama antara pihak KTM Berhad dan beberapa agensi berkaitan, antaranya Jabatan Keretapi Sabah JKNS, Giat Mara serta Institut Kemahiran Belia Negara IKBN. Satu unit siasatan mengendalikan kes jenayah seksual siber membabitkan kanak-kanak ditubuhkan PDRM. Siasatan mendapati ada mangsa seawal usia 13 tahun. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, pasukan siasatan kendalian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial itu ditubuhkan awal bulan ini. Unit itu diwujudkan kerana pihaknya mendapati berlaku peningkatan kes. It is an extension of pedophile punya activity. Ya. Jadi now puak-puak ni penjenayah ini dah mula menyimpang kepada this activity, iaitu cuba mempengaruhi anak-anak muda kita dalam aktiviti-aktiviti sexual through internet. Pemantauan polis mendapati penjenayah sering mengumpan kanak-kanak yang aktif di laman media sosial. Mangsa kemudian akan dipujuk melakukan perbuatan tidak senonoh sambil aksinya dirakam suspek. Kegiatan seumpama dikesan berlaku sejak beberapa bulan lalu dan ia sering didalangi suspek yang beroperasi dari luar negara. Ini pula susulan kes seorang kanak-kanak lelaki diikat dengan rantai besi tanpa pakaian di sebuah flat di Paya Terubong, Pulau Pinang Sabtu lalu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sudah berjaya mengesan ibu kanak-kanak terbabit dan pertemuan akan diadakan bagi membincangkan mengenai hak penjagaan anak.
Kanak-kanak hyperaktif berusia 8 tahun itu dilaporkan tinggal dengan bapanya setelah bapanya berpisah dengan ibunya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Karim, pihaknya berjaya menjejak alamat kediaman wanita tersebut. Kalau dapat, kami tak mau letak anak tu dalam institusi, tapi yang terbaik dengan keluarga. So not with the father, maybe anak tu takut dia trauma dengan father. So now kami nak trace mak. Baik itu sebabnya kenapa kami nak trace mak. Kanak-kanak itu akan ditempatkan di institusi jagaan kendalian JKM sekiranya ibunya tidak mampu menjaganya. Datuk Seri Rohani merasmikan majlis penutup Seminar Pegawai Kanan Polis Wanita di Maktab PDRM Ceras. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihaknya akan memberi latihan kaunseling kepada 500 polis wanita dan isteri anggota dalam tempoh terdekat. Melalui kursus selama 5 hari itu, peserta dilatih menjadi kaunselor untuk komuniti mereka. Kutipan tol secara elektronik ETC sepenuhnya akan dilaksanakan di 18 buah plaza tol bagi 6 lebuh raya bermula dari pukul 12.30 hari 1 Jun ini. Timbalan yang di-Pertua Persatuan Syarikat-Syarikat Konsesi Lebuh Raya Malaysia, Sazali Saidi, berkata pelaksanaan itu dibuat selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan lagi tahap kecekapan pembayaran tol di negara ini. Kenyataan Sazali itu antara lain menyebut dengan pelaksanaan kutipan tol secara elektronik ini, pengguna lebuh raya perlu menggunakan sama ada kad Touch and Go atau Smart Tag untuk melakukan transaksi bayaran tol di plaza tol berkenaan. Untuk melancarkan operasi tol di kesemua plaza tol, pihak konsesi lebuh raya terbabit akan memastikan kemudahan lorong tambah nilai. Penjualan kad Touch and Go juga akan dibuat di lorong beroperasi 24 jam serta kaki tangan akan ditempatkan di lorong bagi membantu masalah yang dialami pengguna. Orang ramai boleh hubungi talian tertera untuk maklumat lanjut. Susulan dakwaan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang yang mendakwa aktiviti pembalakan di kawasan hutan simpan Ulu Muda menjejaskan kawasan tadahan air yang menjadi sumber bekalan air mentah kedua-dua negeri itu. Pengarah Perhutanan Negeri Ku Azmi Ku Aman berkata Kedah mengamalkan sistem tebangan memilih dan hanya memberi impak yang minimum kepada kawasan Pulau Pinang. Menurut beliau, sistem tebangan memilih mempunyai syarat yang ketat termasuk mengambil kira kelebaran kawasan mempunyai perangkap lumpur, jambatan dan zon penampan sungai. Kawasan Ulu Muda juga mempunyai stesen kualiti air yang boleh memberi maklumat untuk dihantar ke makmal dari semasa ke semasa. Ulu Muda memang kita ada pasang juga ni. Pasang alat mengukur kekuruhan, BOD, COD dan sebagainya ni. Sebab kita ada pasang meter ni. Ni HQ duk monitor tiap bulan. Tegas beliau, kerja-kerja pembalakan yang dijalankan tidak melibatkan kawasan tadahan. Sebaliknya, kawasan dikenali sebagai hutan pengeluaran. Aliran air Sungai Muda 50 hingga 60% tidak melalui kawasan perhutanan. Justru beliau berharap tindakan tersebut tidak akan menimbulkan kerisauan kepada Pulau Pinang. Calon paling sesuai bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar sedang diteliti Barisan Nasional BN. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, semua aspek perlu diambil kira supaya individu yang dipilih bukan sahaja diterima oleh parti tetapi juga oleh pengundi secara keseluruhan. Barisan Nasional merupakan parti yang terlalu banyak jasanya dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kerana Barisan Nasional dan kerana UMNO, menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan dia dan keluarga dia mendapat banyak manfaat daripada kedudukan sebagai Perdana Menteri dan ini kerana kekuatan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bila dia suruh orang menolak parti yang telah banyak berjasa, maka banyak reaksi yang negatif
terhadap pendirian beliau yang tidak mengambil peduli langsung apa yang telah dia terima sebagai manfaat, kerana tanpa BN dan tanpa UMNO beliau tak akan menjadi Perdana Menteri sama sekali, tak akan menjadi menteri. Jadi banyak orang kata tentu sekali amat tidak wajar sekali kalau orang ada perasaan hati buruk takkan menolak parti yang banyak jasa pada kita sebagai individu dan jasa pada negara pada keseluruhan. Panduan persiapan bagi menghadapi dua pilihan raya kecil itu sudah diberi kepada parti. Ya, saya dah beri panduan kepada parti melalui Timbalan Perdana Menteri yang sedang menjalankan tugas sebagai Timbalan Presiden Setiausaha Agong, dan mereka sedang melakukan persiapan melalui kursus-kursus dan sebagainya. Dan di samping itu, kita dalam masa ini kita dalam proses tinjauan calon yang paling sesuai untuk diketengahkan. Kita perlu teliti daripada semua aspek supaya calon yang kita pilih nanti akan diterima bukan saja oleh parti tetapi oleh pengundi pada keseluruhan. Datuk Seri Najib menyatakannya pada sidang media sebelum mengakhiri lawatan kerja 2 hari di London. Kunjungan padat dengan mesyuarat dan forum yang memperlihat keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap prestasi dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Beliau menyambung lawatan ke Sochi, Rusia sebagai mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bermula esok. Pergerakan Pemuda UMNO akan mengemukakan calon mereka untuk pilihan raya kecil Parlimen Kuala Kangsar dan Sungai Besar sekiranya ada. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata ketika ini jenteranya sedang sibuk membuat persiapan bagi menghadapi kedua-dua PRK sebelum diputuskan dalam mesyuarat Esko Pemuda UMNO minggu hadapan. Pemuda di sana dan saya diberitahu bahawa jentera kita sudah bersiap sedia. Dan tinggal lagi cuma tunggu arahan-arahan terkini termasuklah pengumuman calon kita dan lain-lain perkara yang akan kita selesaikan dalam masa yang terdekat. Pembinaan parkir bertingkat di Hospital Umum Sarawak tetap diteruskan. Itu antara paparan berita dari Sarawak untuk petang ini. Kita terus saja melintas langsung bersama rakan penyampai di sana, Nur Sila Talaha di Kuching. Silakan, Sila. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata kerajaan akan tetap meneruskan pembinaan parkir bertingkat di Hospital Umum Sarawak HUS walaupun terdapat kenaikan kos berikutan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Katanya sebelum pelaksanaan GST, projek tersebut ditafsirkan bernilai RM378 juta, namun selepas pelaksanaannya, kos projek itu memerlukan tambahan kos sebanyak 6% lagi bagi menampung cukai berkenaan. Katanya surat permohonan telah pun diserahkan kepada Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kelulusan. Menyentuh mengenai pelaksanaan projek Hospital Sri Aman, beliau berkata ketika ini projek dalam proses dan pihaknya akan memantau rapi pelaksanaan projek tersebut bagi memastikan ia siap mengikut jadual. Ditanya mengenai pelantikan konselor majlis tempatan, beliau menegaskan mereka tidak perlu risau jika mempunyai rekod kerja cemerlang. Beliau ditemui media selepas majlis penerimaan jawatan Menteri Kerajaan Tempatan daripada mantan Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Wong Sungkoh di Kuching hari ini. Kerajaan negeri merancang untuk menaik taraf jalan tanah yang menghubungkan lebih 5,000 buah kampung dari standard R1 kepada R3 hingga R5. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. Jem Jemut Masing memberitahu meskipun akan mengambil masa yang lama untuk dilaksanakan, namun pihaknya sudah mengenal pasti laluan sejauh 4,851 km ini.
Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan menyatakan selain perhubungan udara dan laut, laluan darat masih menjadi pemacu pembangunan di rantau ini yang menghubungkan bandar-bandar utama. Kemudahan yang bakal siap sepenuhnya pada tahun 2022 itu secara langsung juga akan memperhebat kegiatan ekonomi dan pelancongan serantau di kawasan pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BIMEGA. Beliau memberitahu demikian dalam ucap tamanya di makan malam bersama delegasi dari negara-negara BIMEGA di Kuching malam tadi. Tan Sri Dato' Amar Dr. James yang menyambut baik ketibaan delegasi itu berharap hubungan kerjasama antara negara anggota dapat diperhebat terutamanya dalam aspek meningkatkan hubungan pengangkutan bagi manfaat ekonomi bersama. Nahas helikopter AS350 masih lagi menjadi bualan ramai kerana beberapa persoalan masih belum terjawab, terutama berhubung punca dan lokasi sebenar helikopter ini terhempas. Lebih-lebih lagi, pengumuman Isnin lepas menyatakan satu gerakan bersepadu mencari dan mendapatkan semula bangkai helikopter tersebut akan dilaksanakan esok. Pastinya Pekan Lingam sekali lagi akan menyaksikan kehadiran ramai pasukan dengan Jabatan Penerbangan Awam Sarawak selaku jabatan bertanggungjawab mengetuai usaha pencarian. Namun kupasan yang ingin dikongsikan kali ini, pengalaman dan pengorbanan pasukan mencari dan menyelamat SAR sebelum ini. Wartawan Rosita Ampung ada butirannya. Sebaik operasi mencari dan menyelamat SAR dihentikan Rabu lepas setelah penemuan mayat juruterbang Kapten Rudolf Regragas, Pekan Kecilingga yang hanya mempunyai 10 buah kedai kembali sepi seperti sedia kala. Namun hakikatnya beribu-ribu jejak telah ditinggalkan oleh semua yang terlibat dalam operasi nahas helikopter AS350. Sungai Batang Lupar yang terkenal dengan reptilia ganas si bujang senang dan Pekan Kecilingga menjadi saksi susah payah dan jerih perih lebih 500 petugas yang terlibat dalam operasi ini. Ia termasuk penduduk kampung yang turut sama memberi bantuan kerana mereka sememangnya begitu arif akan selok-belok Sungai Batang Lupar. Pada malam kami menerima arahan tersebut, memang dah terus saya arahkan anggota dan semua pegawai saya untuk mencari maklumat di sekitar, contohnya kawasan Meludam, Meladin, dan sehinggalah keesokan harinya sampai tak tidur pun ada juga. Walaupun kita dari berbagai agensi dengan sebuah kekurangan, tetapi dapat menjalankan satu operasi yang boleh saya katakan begitu komitmen sepenuhnya sehingga berjayanya and recover semua mangsa-mangsa yang terlibatlah. Selain faktor cuaca yang tidak menentu sepanjang operasi, ternyata Sungai Batang Lupar yang berarus deras dan keruh memberi satu cabaran yang tidak dapat dielak, terutama kepada pasukan Jabatan Pertahanan Awam JPAM yang mengendalikan alat pengesan logam atau sonar. Kekangan kita di sepanjang pencarian ini ialah faktor arus sungai yang agak deras juga, boleh mencapai sehingga 7 knot kelajuan. Dia akan menyukarkan pembentukan imej akibat daripada pergerakan arus tersebut. Imej itu menjadi berubah sedikit. Faktor itu juga merupakan kesukaran yang terpaksa dihadapi Brian Damian Kereng, penyelam rancau TLDM yang mempunyai pengalaman 15 tahun menyelam. Sungai ini memang tak ada penglihatan, memang zero terus. Di laut, arus dia pun beza. Kalau di laut kita ada panggil water tide, air pasang surut, kita tahu bila jam surut kita boleh jalan turun. Tapi kalau di sungai, kalau surut laju, pasang pun laju. Di sebalik kesungguhan pasukan SAR dalam menemukan mangsa nahas helikopter ini, peranan Muhammad Fauzi serta rakan-rakannya yang menyediakan makanan kepada petugas operasi turut mendapat perhatian lensa kamera kami. Belum ni pun macam-macam lah operasi. Jadi dia tak ada masalah lah. Tukar masuk ada 3 orang, lepas tu ada yang pitik motor-motor. Selama seminggu operasi SAR dijalankan, tanpa sedar ada mata yang memerhati dan ada hati serta perasaan yang memahami kesungguhan semua petugas. Kepada semua yang terlibat, saya sekali lagi
mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Ahli-ahli penyelamat ini memang ada ada kesabaran. Dan ini saya ingin menyampaikan satu pujian yang paling tinggi. Ia tidak dapat terhingga disebabkan kerajinan, ketahanan dan mereka yang mencari dan yang ada. Sesungguhnya tragedi yang berlaku ini telah membentuk satu kesepakatan jitu antara semua terlibat, sama ada dalam kalangan agensi kerajaan, penduduk kampung serta orang awam. Dan kesepakatan ini tidak harus dinafikan. Harapan agar gerakan bersepadu untuk mencari bangkai helikopter tersebut mampu tercapai sekaligus merungkai persoalan umum terhadap punca kejadian nahas tersebut. Rosita Ampong, Berita RTM. Kecuaian manusia antara faktor yang dikenal pasti sebab berlakunya kebakaran terutama pada musim perayaan. Justru Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Nur Hisham Muhammad berharap penduduk di negeri ini lebih berhati-hati terutama menjelangnya perayaan Gawai Dayak yang bakal disambut pada 1 Jun depan selain cuaca kering yang dialami ketika ini. Ini kerana aktiviti memasak ketika perayaan telah menyumbang 44 punca kebakaran terutama di rumah-rumah panjang. Katanya sehingga awal Mei ini sebanyak 9 kes dilaporkan melibatkan 118 pintu rumah panjang dan jumlah ini menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas yang hanya mencatatkan 6 kes membabitkan 40 pintu. Nur Hisham memberitahu media selepas majlis sambutan Hari Anggota Bomba di Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata Sarawak merupakan negeri yang paling banyak menerima aset dengan kos keseluruhan bernilai lebih 2.2 juta ringgit. Katanya ini berikutan keperluan semasa dan keluasan topografi negeri ini yang memerlukan lebih keupayaan aset. Menyentuh mengenai misi mencari bangkai helikopter yang terhempas di Batang Lupar, beliau berkata anggotanya turut terlibat dalam operasi tersebut. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolia di Angkasa Puri. Silakan. Nur Sila, terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui bahan berita dari Sabah, kita bersama rakan penyampai Imran Azmi Rosli di Kota Kinabalu. Silakan Imran. Terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah berjaya mencatat kutipan hasil berjumlah 1.4 juta ringgit melalui operasi Kesan 2016 yang dilaksanakan di seluruh negeri sejak 4 Mac hingga semalam. Operasi itu bertujuan membanteras aktiviti penjualan minuman keras tanpa lesen dan mengesan syarikat tidak aktif yang dilesenkan di bawah Seksyen 14-2 Akta Kastam 1967 untuk tujuan pembatalan lesen. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Kastam Sabah Datuk Dr. Jonathan Kandok berkata, hasil yang berjaya dikutip adalah dalam bentuk duti kastam dan tawaran kompaun ke atas 11 kesalahan dilakukan oleh 612 syarikat yang diperiksa sepanjang operasi berkenaan. Dalam operasi ini, 11 jenis kesalahan telah dikesan, iaitu yang pertama sekali, syarikat tidak ada lesen menyimpan minuman keras. Yang kedua, tidak mempamerkan lesen. Dan yang ketiga, berniaga melebihi masa yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, menjual minuman yang belum bayar cukai. Kesalahan lain yang turut dicatatkan di bawah Seksyen 17-2 Akta Kastam 1967 adalah import lebih kuantiti diluluskan, import tanpa kelulusan pengecualian, ikrar kuantiti salah dalam borang kastam lewat kemuka permohonan pembaharuan lesen, musnah barang tanpa kelulusan, hilang peralatan atau mesin yang mendapat pengecualian dan langgar syarat gudang. Menurut Datuk Dr. Jonathan, operasi Kesan mensasarkan premis perniagaan, pusat membeli belah, gudang penyimpanan, kedai runcit, pusat hiburan dan syarikat yang dilesenkan di bawah Seksyen 14-2 Akta Kastam 1967. Operasi Sumpama akan terus dilaksana di seluruh negeri dari masa ke masa bagi membanteras aktiviti yang merugikan negara itu.
Turut hadir Timbalan Pengarah Kastam Sabah Bahagian Perkastaman Haji Muhammad Idris Syaharom dan Penolong Kanan Pengarah Kastam yang juga Ketua Operasi Kesan Haji Saidin Jalaluddin. Kolaborasi antara agensi dan penggiat sektor pertanian dan peternakan di Sabah perlu dipertingkat bagi mengatasi kebergantungan terhadap import makanan negeri yang terus meningkat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Haji Hussein berkata, kerjasama yang terjalin dapat merealisasikan pelbagai program pembangunan dan penyelidikan melibatkan teknologi pertanian serta penternakan yang relevan dengan perubahan persekitaran. Menurut Datuk Yahya, nilai import makanan ke negeri ini terus meningkat tahun demi tahun dengan 3.3 bilion ringgit dicatatkan pada tahun 2011 kepada 3.7 bilion ringgit pada 2012 dan 3.8 juta ringgit pada 2013. Senarai ini menuntut kerajaan menggubal strategi drastik ke arah meningkatkan pengeluaran makanan negeri termasuk menaik taraf infrastruktur sektor berkenaan. Datuk Yahya menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis meraihkan Persaraan Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Haji Ujang Haji Sulani dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MAFI 2015 di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Datuk Yahya turut menasihatkan warga MAFI untuk sentiasa komited dan amanah dalam tugas bagi menghasilkan mutu perkhidmatan terbaik. Pada majlis tersebut, Datuk Haji Ujang diraikan sempena persaraan beliau daripada perkhidmatan selama 36 tahun, di samping 30 warga kementerian menerima sijil perkhidmatan cemerlang. Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak pernah melantik mana-mana wakil atau individu untuk menguruskan hal ehwal dokumentasi melibatkan jabatan berkenaan. Ini ditegaskan Pengarah JPN Sabah, Datuk Ismail Ahmad berikutan aduan tentang individu yang mengambil kesempatan terhadap penduduk di sekitar Pulau Sebatik Tawau dalam urusan pengisian borang JPN. Datuk Ismail menyatakan demikian dalam sidang media selepas program taklimat unit khas bergerak JPN di Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sebatik, Tawau. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho. Terdahulu Abdul Muiz memberitahu pihaknya telah menerima aduan tentang kehadiran individu di sekitar Pulau Sebatik yang membawa borang JPN dan mengenakan bayaran RM2 hingga RM300 bagi setiap borang yang telah lengkap diisi. Beliau menyatakan kesal dengan perbuatan individu berkenaan dan meminta penduduk terlibat untuk segera melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa agar tindakan dapat diambil. Mengenai program berkenaan, Datuk Abdul Muiz berkata ia merupakan usaha pihaknya dan JPN membantu penduduk kampung yang tidak dapat datang ke pejabat JPN di Tawau bagi urusan melibatkan jabatan berkenaan. Sementara itu, Datuk Ismail memaklumkan program kali ini tertumpu kepada kes daftar lewat sijil lahir. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil mudah proses pendaftaran sijil lahir kerana banyak masalah akan timbul sekiranya mereka gagal maupun lewat mendaftar. Beliau berharap taklimat yang diadakan dapat memberi kefahaman serta kesedaran kepada orang ramai mengenai perkara tersebut. Sehingga April tahun ini sebanyak 34,159 syarikat dalam talian online di negara ini direkodkan mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Jumlah itu termasuk 6,300 syarikat yang mendaftar tahun lepas dan 2,000 syarikat pada tahun 2014. Ketua Pegawai Eksekutif SSM Datuk Zarah Abdul Wahab Fina berkata, majoriti syarikat yang berdaftar adalah perniagaan berbentuk runcit, borong dan konvensional. Orang ramai yang menggunakan urus niaga dalam talian diingatkan untuk merujuk laman sesawang SSM bagi memastikan syarikat libat telah berdaftar dengan SSM bagi mengelak sebarang penipuan. Datuk Zarah bercakap dalam sidang media di Pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia di Kota Kinabalu. Terdahulu beliau memperusikan mesyuarat persiapan Karnival Online Networking Entrepreneurs 1 SSM Sabah 2016 yang akan diadakan pada 21 dan 22 Mei ini bertempat di Riverside Sembulan, Kota Kinabalu. Menurut Datuk Zarah, Karnival itu merupakan rentetan program sama yang diadakan di Semenanjung dan Sarawak tahun lalu bertujuan membantu usahawan dalam talian mengembangkan perniagaan mereka di samping menjadi ruang perkongsian ilmu kepada mereka yang berminat memulakan perniagaan.
Kira-kira 50 gerai peniaga akan dibuka dan lebih sebahagian terlibat dalam pameran pada Karnival One SSM Sabah yang akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun termasuk taklimat daripada ikon peniaga berjaya, demonstrasi produk dan cabutan bertuah. Baik saudara, sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Norila. Silakan. Baik, terima kasih Imran dari Kota Kinabalu. Baiklah saudara, pengorbanan guru pendidikan khas dan kempen cegah diabetes antara bahan berita dari Melaka petang ini. Terus sahaja bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim untuk laporan penuh. Silakan Amalina. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Menjadi pendidik atau guru bukan sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi guru yang terlibat dalam pendidikan khas. Selain memerlukan kesabaran yang tinggi, guru terbabi juga perlu ada ketahanan mental dan fizikal bagi menghadapi pelbagai kerenah pelajar istimewa. Nur Izzati Muhammad Razi meninjau peranan guru tersebut di SMK Dang Anum Melimau sempena Hari Guru 2016. Program pendidikan khas diperkenal di sekolah ini sejak 15 tahun lalu. Daripada 103 guru di sekolah ini, 6 orang diamanahkan untuk mengajar dalam kelas pendidikan khas yang mengandungi 25 pelajar. Mereka adalah pelajar berkeperluan khas kategori masalah pembelajaran termasuk disleksia, autisma, hyperaktif, terencat akal dan gangguan penumpuan ADHD. Guru-guru pendidikan khas juga merupakan seorang guru yang memang pilihan Allah SWT. Mereka dapat mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh sopan santun, nak menjaga anak-anak yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan sifat yang kurang ini. Bagi guru pendidikan khas Hasniza Mohanidun, sambutan Hari Guru amat bermakna baginya, terutama apabila meraikannya bersama anak-anak istimewa ini. Masuk pendidikan khas, kita jangan mengharapkan sesuatu daripada mereka lah kan. Tapi sekadar mereka wish kat kita, cikgu selamat Hari Guru. Kadang-kadang kita pesan dengan dia, buat kad, dia pun datang buat kad. Sesama dia bagi pada kita pun, kita rasa wah bestnya. Bila dia datang, kecemerlangan pelajar sendiri dari segi kejayaan dia bukan akademik. Kejayaan bagaimana dia nak urus diri, bagaimana dia nak dalam masyarakat tu, bagaimana dia nak adakan diri dia tu dalam masyarakat. Cikgu Liza? Liza. Sebab dia selalu minta tolongan saya banyak kali dah. Sebab tu lah. Saya mengucapkan Cikgu Liza dengan Cikgu Liza punya keluarga semua selamat Hari Guru. Cikgu Hasniza, Cikgu Zarifah, Cikgu Hasniza, Cikgu Norehan dengan Cikgu Katijah dan Cikgu Zulkifli. Semua adik? Semua adik, terima kasih. Selamat Hari Guru, Cikgu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu semua kerana telah mengajar kami dan telah mendidik kami supaya mengajar cara yang betul dan cara yang buruk. Terima kasih cikgu. Jumlah penduduk negara ini yang menghidap penyakit kencing manis ataupun diabetes bukan sahaja tinggi, malah amat membimbangkan. Jumlah itu meningkat 17.5% pada 2015 berbanding 15.2% 4 tahun sebelumnya. Lebih membimbangkan apabila kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2015 mendapati 1.8 juta daripada 3.5 juta individu dewasa yang menghidapnya tidak mengetahui mereka menghidapinya. Gaya hidup dan kurang aktiviti kecergasan selain makanan tidak seimbang menjadi punca kepada peningkatan itu. Justru program kesedaran komuniti mengenai diabetes perlu dipergiat. And one of the ways of doing that is obviously to empower patients. And how do we empower patients to understand more about diabetes, to understand how they can control diabetes? Setakat ini, AstraZeneca Malaysia telah menganjurkan 19 bengkel perkongsian sesama pesakit diabetes membabitkan lebih 500 pesakit dari Selangor, Melaka dan Johor. Di Melaka, program DC itu mendapat kerjasama Pejabat Kesihatan Negeri. Peserta yang bebas diabetes juga boleh berkongsi pengetahuan mengenai pengurusan penyakit.
Maknanya program ni baguslah untuk diri macam saya ni sakit diabetes. Lagilah orang kata kita nak tahu kan tentang diabetes, cara pengawalan makanan, pemakanan dan semua tentang komplikasi, risiko semua kita akan dapat tahu. Ini kali pertama saya mengikuti seminar ni dan saya rasa ini seminar ni banyak memberi manfaat pada kita yang belum ada penyakit ni, jadi kita sekurang-kurang bersedia. Sebab kata orang sediakan payung sebelum hujan kan. Melaka bakal mempunyai taman rekreasi air yang beroperasi pada 11 malam awal Ogos depan. Taman tema air yang dibuka dari 8 malam hingga 12.30 malam itu adalah milik Gold Coast Resort Melaka. Proses mengubah suaian taman tema itu kini sedang giat dijalankan. Ia akan memberi peluang kepada orang ramai yang sibuk bekerja di siang hari beristirahat dan berekreasi secara santai pada waktu malam. So, after Ramadan, after Raya, we will open this as a night theme park. So, all the locals, like you have nothing else to do, you can just come and lepak for 2 hours, 1 hour and go home. This is what we want, right? We want to make this a place for everybody, not like too expensive or too whatever. But the challenge we have is a lot of people don't know about us. Beliau ditemui media pada Hari Keluarga Media Melaka di Bukit Katil. Wang berkata resort tersebut menerima kira-kira 30,000 pengunjung sebulan dari dalam dan luar negara. Tambahnya lagi, proses menambahbaikan fasiliti di resort tersebut juga sedang dilakukan secara berperingkat untuk keselesaan para pengunjung dan dijangka siap sepenuhnya menjelang Oktober depan. Pihaknya juga turut menawarkan apartmen di resort tersebut bagi dijual kepada orang ramai yang ingin memilikinya. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali semula bersama Nur Lela di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Baik Nur Amalina, terima kasih. Dan saudara, Pulau Paya di Langkawi mempunyai keunikan keindahan tersendiri dan menjadi tumpuan pelancong. Namun, kecantikan terumbu karang dan hidupan marin akan lenyap jika pemeliharaannya tidak dilakukan. Untuk berbicara lanjut mengenai perkara itu, kita terus saja langsung bersama Muhammad Rizal Ismail di Kedah. Silakan Rizal. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Menyedari hakikat itu, Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil inisiatif membersihkan apa jua bentuk kerosakan termasuk pukat hanyut yang ditinggalkan nelayan dan sampah sarap di dasar laut. Ia boleh merosakkan ekosistem perikanan dan tumbesaran terumbu karang. Melalui program amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau, lebih 100 peserta yang juga penyelam, terdiri anggota dan pegawai polis termasuk NGO menyertai program itu. Turut sama Pengarah Jabatan Pengurusan Polis Bukit Aman Datuk Seri Zulkifli Abdullah dan Ketua Polis Kedah Datuk Zamri Yahya. Menurut Datuk Seri Zulkifli, dalam tugas membantras jenayah dan menjaga keselamatan, anggota dan pegawai polis turut memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Ini adalah pentinglah dalam menentukan yang kehidupan laut dapat sentiasa kekal dengan keadaan yang bersih dan pada masa yang sama ia boleh menarik pelancong yang berterusan. Kedah dan Malaysia memerlukan jumlah pelancongan yang tinggilah untuk membantu menjana pendapatan kerajaan, dan ini adalah salah satu usaha PDRM yang menyokong dasar hijau kerajaan. Ujarnya, Taman Laut Pulau Paya adalah kawasan marin adalah penting untuk menjaga ekosistem terumbu karang terhadap pemeliharaan khazanah marin. Ia secara langsung dapat mengekalkan habitat hidupan laut termasuk pelbagai jenis spesies ikan untuk membiak. Usaha menjaga alam sekitar seumpama itu seharusnya menjadi amalan bukan sahaja kepada polis tetapi juga masyarakat umum. Aktiviti itu juga perlu diteruskan dan program ini adalah kali ketiga selepas Sabah dan Pulau Perhentian di Terengganu. Bagi peserta program yang diadakan dapat memberikan kesedaran tentang penjagaan alam sekitar. Malah kepelbagaian biologi marin merupakan khazanah alam yang tidak ternilai harganya dan perlu dipelihara bagi memberi manfaat kepada generasi akan datang. Okey, bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia lah kan, kita mesti bertanggungjawab lah terhadap alam sekitar ni, tak kira lah di darat ataupun di laut. Jadi tanggungjawab. Jadi kena tanamkan sikap tanggungjawab untuk menjaga kebersihan. Jadi ini adalah satu tugas ataupun tanggungjawab yang harus dimainkan oleh semua, bukan polis sajalah, semua masyarakat
untuk menjamin kesejahteraan alam sekitar negara kita. Baguslah untuk kita rapat lagi dengan masyarakat, sambil tu kita boleh bersihkan kawasan di taman laut ni lah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Tropical Charter, salah sebuah syarikat pelancongan di Langkawi, Dato' Isaac Alexander berkata kebanyakan pelancong asing juga tidak tahu menjaga kebersihan. Sebagai tanggungjawab, beliau sering menasihatkan pelancong agar menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah merata-rata bagi menjaga kebersihan di pulau tersebut. So, mustahak kita kasih tahu semua pelancong yang masuk lagi, polisi kita itu take out what you bring. Jangan mencemarkan reduce low LCL. Langkawi is the first LCL low carbon target. Termasuk dalam pulau. Semua pulau dalam kawasan dia itu. Taman Laut Pulau Paya merupakan satu-satunya taman laut yang terdapat di pantai barat Semenanjung. Keindahan Pulau Paya telah menggamit kedatangan lebih 120,000 orang pelancong dari dalam dan luar negara setiap tahun. Hasil kajian Investigating Total Economic Value of Ecotourism menyatakan nilai ekonomi Taman Laut Pulau Paya secara tahunan adalah sebanyak 175 juta ringgit. Potensi besar dalam penternakan udang mendorong seorang bekas manduvan kilang di Kedah mencuburkan diri dalam bidang tersebut. G. Krishnan, 54 tahun dari Bidong, mengusahakan 3 kolam udang di kawasan Sungai Gelam, Bujang, Merbuk. Setiap kolam yang diusahakan sejak 3 tahun lalu diternak lebih 6 tan udang putih yang cepat membesar sehingga tempoh 3 bulan ianya telah boleh dipasarkan. Udang putih mendapat permintaan yang tinggi dan dengan bekalan yang ada beliau belum mampu menampung keperluan domestik dan antarabangsa. Pada peringkat awal beliau hanya mempunyai sebuah kolam ternakan, namun usaha gigih beliau kini mempunyai 3 buah kolam dan menyasarkan menambah lagi kolam ternakan. 100 ekor udang putih dijual pada harga RM18 dan setiap 3 bulan beliau akan menghantar 5 hingga 6 tan udang putih di pusat jualan di Bukit Tambun, Ipoh, Perak. Dibantu isteri dan 2 orang pekerja, setiap hari pekerjanya akan memberikan makan dan membersihkan kawasan kolam. Harapan saya ingin mau buat besar lagi. Saya kawan-kawan saya pun ada banyak orang nak minat nak buat, tapi tempat tak ada. Kalau kerjaan boleh bagi tempat, lagi baguslah. Kita boleh buat lagi ternakan bagi besar sikit lagi, yang boleh bagi can ke orang lain lagi. Meminjam dari Agrobank, G. Krishna menggunakan dana tersebut membina 2 lagi kolam dan kos untuk membeli makanan ternakan udang. Hasil pendapatan beliau mampu meraih 100 hingga 200 ribu ringgit setahun. G. Krishna berharap dapat memperluaskan lagi ternakan udang putih kerana ternakan tersebut amat kurang di negeri itu sambil merancang menambahkan lagi kolam ternakannya itu. Ia sekaligus dapat menampung keperluan pasaran. G. Krishna turut mengalu-alukan pelibatan usahawan untuk mencuburi bidang perenternakan udang putih. Mereka yang berminat mendapat kepakaran dan khidmat nasihat boleh menghubungi beliau di talian 019-477-7933. Laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kedah. Sebelum berpisah, rasanya tidak terlewat untuk kami, warga kerja RTM Kedah, mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di negara ini. Untuk itu, kembali bersama dengan rakan penyampai Nur Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam. Terima kasih Rizal. Menyedari kepentingan teknologi dan kemahiran kreatif IT terhadap kebolehpasaran kerjaya dan ekonomi digital, Biro Profesional Muda BPM Pergerakan Pemuda UMNO dengan kerjasama Pusat Inovasi dan Kreativiti Malaysia MAGIC telah melancarkan program Jom Belajar Coding. Program ini menyasarkan anak-anak muda lepasan sekolah yang berusia 18 hingga 30 tahun bagi mempelajari bahasa coding atau pengatur caraan komputer dengan keutamaan diberikan kepada belia luar bandar. Bagi fasa pertama, program ini bakal dilaksanakan secara bergile-gile selama 2 hari di Johor, Melaka, Perak, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Manakala fasa kedua akan diperluas ke negeri-negeri lain tahun hadapan. Program ini akan dipantau oleh beberapa orang pakar. Kita nak ambil mereka yang dah tamat sekolah, habis SPM dan sebagainya, untuk
kita bagi pendedahan supaya terus ada peluang untuk dapat kerja ataupun keusahawanan. Matlamat mereka adalah untuk memberi pendedahan kepada anak muda dalam dan juga luar bandar mengenai bahasa koding, memandangkan kepentingannya dalam bidang informasi dan teknologi. Program ini dapat membantu individu yang berminat untuk menjadi usahawan yang berjaya, memandangkan bahasa koding merupakan program bahasa pengatur caraan dalam internet yang sering digunakan dalam transaksi seharian perniagaan dalam talian. Mulakan perniagaan atau mencetuskan idea mereka, mereka ada skill set asas untuk bangunkan satu aplikasi basic agar mereka dapat melancarkan perniagaan mereka. Proses untuk menjadi seorang usahawan berjaya itu bergantung kepada kemahuan peserta itu sendiri. Dia boleh menghadiri program ini selama 2 hari. Lepas itu pergi kepada peringkat yang lebih tinggi lagi, iaitu hackathon. Lepas itu mungkin menceburi bidang-bidang latihan di bawah Magic dan sebagainya. Tetapi akhirnya terpulang kepada kemahuan. Program ini diharap dapat meningkatkan kebolehpasaran orang muda dengan mencongkil golongan yang berbakat dalam koding untuk diserap bekerja oleh majikan yang berminat atau memasuki program latihan intensif oleh agensi Magic dan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC. Politeknik Seberang Perai PSP menjalin kerjasama pintar dengan SLC Auto Academy dalam program latihan penyelidikan dan inovasi. Kerjasama itu bakal memantapkan lagi kualiti graduan PSP. Surat hasrat LOI ditandatangani oleh pengarah PSP Zulkifli Arifin dan pengerusi SLC Auto Academy Uilai U di Politeknik Seberang Perai. Menurut Zulkifli, SLC Auto Academy dipilih kerana mempunyai kepakaran dalam bidang otomotif. Cuma kita bergabung PSP dengan institusi yang berkaitan dengan kerajaan sahaja. Jadi hari ini kita nak, dengan kerjasama ini kita dapat invite pihak swasta iaitu SLC Academy untuk bersama-sama kita bagi tujuan CSR ataupun kerjasama untuk memajukan masyarakat setempat. Ketika ini hampir 30 syarikat telah menjalinkan kerjasama pintar dengan Politeknik Seberang Perai. Sistem pendidikan negara perlu diangkat sebagai agenda memupuk semangat perpaduan bangsa di negara ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, sekolah bukan sekadar tempat kecemerlangan ilmu. Datuk Muhammad Khalid berkata guru juga bertanggungjawab mengukuhkan nilai jati diri generasi muda. Tegas beliau, tiada erti kecemerlangan seseorang pelajar jika tidak diterapkan sikap toleransi dan tidak mampu bekerja dalam satu pasukan pelbagai latar belakang. Supaya dalam kita mengakui dan mengiktiraf bahawa negara ini adalah sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum, peranan sekolah itu menjadi tempat membina kesepaduan dan keeratan kaum. Sekolah perlu mainkan peranan tersebut. Kalau kita hendak lihat akhirnya negara kita ini berjaya. Datuk Muhammad Khalid merasmikan sambutan Hari Guru peringkat Negeri Johor di Sekolah Kebangsaan Ledang Tangka. Beliau pernah menuntut di sekolah ini pada tahun 1965 hingga 1970. Mengetengahkan konsep tradisional dalam setiap aktiviti, itu keistimewaan sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Kebangsaan Mentuan di Kota Baru yang berlangsung hari ini. Menurut Guru Besar Cik Sazali Cik Ibrahim, setiap tahun pihaknya akan memilih konsep berbeza. Tahun ini tema tradisional diangkat dengan penglibatan guru dan ahli jawatan kuasa Persatuan PIBG melalui sketsa kampung tradisional dipanggil Bekwoh. Program dalam bentuk pertandingan ini bagi memberi pendedahan kepada murid mengenai cara hidup masyarakat Melayu lama menggunakan peralatan tradisional seperti senduk kayu, kukur kelapa dan labu sayung untuk memasak. Ada antara barangan antik yang digunakan berusia lebih 100 tahun. Suasana kemeriahan kenduri kendara yang mana di kalangan masyarakat kampung kenduri kendara lah
tempat untuk merapatkan hubungan silaturahim antara keluarga, masyarakat kampung. Pertandingan disertai beberapa kumpulan yang diwajibkan menggunakan nama kampung tradisional. Kita nak menghidupkan tulisan Jawi. Sebab tu kampung kita kita itu semua tulisan Jawi belakang. Jadi dan satu laginya kita gunakan alat tradisional untuk menghidupkan kembali bagai-bagai lama yang mungkin generasi baru ni tak tahu. Kerutuk serati, masakan tradisional Kelantan lah ni. Sekarang ni ya sangat disukai oleh penduduk sini lah. Ya, ini pun salah satu daripada cara kita mendidik anak murid kita. Pendidik mengajar bukan tertumpu kepada talk and chalk saja dalam kelas, dan ini pun pendidikan secara tidak langsung. Turut memeriahkan acara sambutan persembahan seni silat oleh guru dan persembahan nyanyian murid sekolah. Kertas siasatan berhubung penemuan sepucuk pistol dan 30 butir peluru hidup dalam pacuan 4 roda milik pemain JDT Safi Sali akan diserahkan kepada pihak pendakwa raya dalam tempoh terdekat. Hasil siasatan polis Johor mendapati penyerang JDT itu tidak terbabit. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata, setakat ini polis percaya pistol itu milik pengusaha kedai aksesori kereta di Taman Setia Tropika Johor Bahru. Suspek berusia 34 tahun yang memandu kereta Ford Ranger milik Safi ditahan polis trafik dalam sekatan jalan raya di Susu Keluar Kempas, Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara pada 15 Mei lalu. Kita sedang melengkapkan kertas siasatan yang melibatkan pemain bola sepak Safi Sali ini, dan kita akan mengedarkan kertas siasatan ini ke pejabat pendakwa negeri dalam masa terdekat untuk keputusan. Dan siasatan kita menunjukkan bahawa pemain bola sepak ini tidak terlibat dalam apa-apa kesalahan. Dia cuma kerendaannya saja yang ditinggalkan untuk tujuan ubah suai telah disalahgunakan oleh suspek untuk dalam kesalahan ini. Suspek yang mempunyai beberapa rekod jenayah lampau kini direman 7 hari hingga Jumaat ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 kerana memiliki pistol. Sabit kesalahan boleh dipenjara 14 tahun dan 6 sebatan. Ia turut disiasat mengikut Seksyen Kurungan A Akta Senjata Api 1960 dan sabit kesalahan boleh dipenjara 7 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-duanya sekali. 6 remaja digelar geng Al-Mahdi yang aktif jenayah curi motosikal sekitar Melaka dan Negeri Sembilan sejak setahun lalu ditahan dalam 3 tangkapan berasingan. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz, tangkapan pertama melibatkan ketua kumpulan itu dalam operasi pemeriksaan jalan raya di Kampung Sungai Kertah, Pengkalan Balak Alor Gajah kira-kira 4.30 petang 5 Mei lalu. Pada awalnya, suspek ditahan kerana positif dadah jenis metafetamin. Namun hasil siasatan lanjut, remaja berkenaan mengaku terlibat dalam 2 kes curi motosikal bersama beberapa rakannya yang kemudian ditahan di Pasir Panjang, Port Dickson. Manakala seorang lagi menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah. Siasatan polis membawa kepada penemuan 9 rangka motosikal yang dibuang di Sungai Paya Lebar, Masjid Tanah dan 4 di Sungai Timun, Port Dickson. Menempaskanlah dan dapat menyelesaikan beberapa kes lah. Dan tadi kita dapat jumpa keseluruhannya di kawasan kita 13 rangka motosikal tu. Kita tengah cek lah berkaitan dengan sebab apa chassis dia ni, tapi OKT sini dia tunjukkan kawasan-kawasan dia melakukan ni, sebab dia pun beritahu dekat sini dia buat dia curi apa. Cuma sekarang ni kita tengah nak cari, nak matchkan antara evidence percakapan ni dengan motosikal yang kita jumpa ni. Kesemua yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Baiklah saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca semasa negeri-negeri seluruh negara, kita terus ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Hafiz Kasim di sana. Silakan Hafiz.
Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dominasi pergerakan angin lemah masih lagi mempengaruhi rantau negara yang mana masih lagi boleh memberikan keadaan cuaca yang lembap pada sebelah petang membawa hingga ke malam. Berikutan tiupan angin lemah ini juga tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Kita beralih pula ke paparan imej satelit terkini yang mana pada petang ini kelompok awan aktif agak tertumpu di sekitar kawasan tengah ke selatan semenanjung Malaysia yang membawa kepada keadaan cuaca yang lembap di sekitar kawasan berkenaan. Dan bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini yang mana pada petang ini hujan lebat beserta ribut petir dicerap masih lagi berlaku dengan agak menyeluruh di sekitar negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Hujan juga diperhatikan sedang berlaku di 1-2 tempat, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan, di 1-2 tempat di negeri Sembilan, Melaka, begitu juga di negeri Terengganu. Dengan pergerakan hujan ke arah timur laut ini, keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku ini dijangkakan bergerak ke kawasan pantai di timur semenanjung sebelum ia berakhir di kawasan perairan. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk negeri Sabah pula pada petang ini juga hujan beserta ribut petir sedang berlaku di mana ia lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman, Kudat dan juga di 1-2 tempat di sekitar bahagian Sandakan. Sementara untuk negeri Sarawak pula, hujan pada petang ini juga sedang berlaku di mana hujan beserta ribut petir di kebanyakan tempat di negeri Sarawak yang mana hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman di negeri Sarawak. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian sahaja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah saudara, laporan cuaca itu tadi menutup N5 untuk hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.